Bab 6. Ancaman komunis dan peristiharan darurat. 6.1. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Komunisme telah diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Komunisme membawa maksud suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara, manakala komunis bermaksud orang yang menganut fahaman komunis. Kemasukan pengaruh komunis dari China. Ideologi komunis dibawa masuk ke negara kita pada awal tahun 1920-an melalui Parti Kuomintang KMT dari China. Cawangan KMT ditubuhkan hampir di setiap bandar negeri Melayu seperti di Muar, Melaka, Seremban, Klang, Kuala Lumpur dan Sungai Petani. Selain KMT, terdapat sebuah pertubuhan yaitu Main School yang bergerak dalam kalangan orang Hailam di bawah arahan Parti Komunis China yaitu PKC. Pada tahun 1927, perpecahan berlaku antara Parti KMT dengan PKC, The Communist International yaitu Komintern yang berpusat di Moskow mengarahkan penubuhan Parti Komunis Nanyang PKN pada tahun 1928. Namun, PKN tidak berjaya mencapai matlamatnya. Keadaan ini mendorong Komintern menubuhkan parti baharu yaitu Parti Komunis Malaya PKM. Kemasukan pengaruh komunis dari Indonesia. Pada tahun 1920, beberapa pemimpin komunis dari Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin, Moeso, Bodisojitro, Hasanusi, Minanta, Sobakat, dan Sultan Perpate menyebarkan fahaman komunis di seberang Perai, Pulau Pinang, Perak Utara, dan Kedah. Kegagalan Parti Komunis Indonesia yaitu PKI untuk menguasai Pulau Jawa pada tahun 1926 menyebabkan PKI berusaha untuk membuka cawangan di tanah Melayu. Namun begitu, usaha mereka tidak mendapat sambutan daripada orang Melayu karena komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat mereka. Penubuhan Parti Komunis Malaya. Pada 30 April 1930, Parti Komunis Malaya PKM ditubuhkan di Kuala Pila Negeri Sembilan. PKM bergerak melalui Kesatuan Sekerja, Pertubuhan, Penerbitan Akbar dan Sekolah Cina. Seterusnya, PKM menyusup ke dalam Kesatuan Sekerja untuk mengukuhkan pengaruh komunis. PKM pada zaman pendudukan Jepun pada tahun 1941 hingga 1945, mereka menjalinkan kerjasama dengan British dalam usaha memerangi Jepun. Selain itu, mereka membentuk Malayan People's Anti-Japanese Army MPAJA atau Bintang 3 pada tahun 1942. Mereka juga menerima bantuan senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik dan perubatan daripada pihak British. PKM selepas zaman pendudukan Jepun. Bintang 3 PKM keluar dari hutan dan melakukan kekejaman dan pembunuhan terhadap penduduk yang didakwa bersubahat dengan Jepun. Selepas BMA mengambil alih pentadbiran, MPAJA dibubarkan, manakala PKM dibenarkan bergerak sebagai pertubuhan yang sah di tanah Melayu. PKM menyusup dalam Kesatuan Sekerja, yaitu Pan Malayan Federation of Trade Unions PMFTU. Menjelang bulan Desember 1947 hingga Mei 1948, komunis berjaya menguasai 335 kesatuan sekerja dan menyusup dalam PKMM, MDU dan Putera AMCJA. Oleh itu, British bertindak meluluskan Trade Union Ordinance No. 9 of 1948 yang menyekat pengaruh komunis dalam kesatuan sekerja dan mengharamkan PKM.